السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada Mukhtasar Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, ataupun 77 cabang iman. Sambungan kita pada malam ni ialah cabang iman yang ke-22, iaitu zakat. Kita dah baca firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5 yang menyebutkan tentang perintah untuk melakukan ibadah dengan ikhlas, kemudian mendirikan salat, dan kemudian menunaikan zakat. Lalu Allah Ta'ala menyebut pada ayat tersebut وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, ayat yang selalu kita dengar, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Bila mana Allah Ta'ala menyebutkan inilah agama yang benar ataupun agama yang tertegak dengan setegak-tegaknya, maknanya agama yang lurus. Ayat ni kalau kita tengok, ianya turun sebelum hijrah Nabi. Sebelum hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, dikategorikan sebagai Makkiyah. Walaupun keadaan pada waktu itu dakwah tidaklah dalam keadaan yang tenang, tapi tuntutan untuk menunaikan zakat itu sudah ada. Cuma zakat secara pembahagian khusus belum ada pada waktu itu. Zakat yang umum pada waktu itu ialah memberikan apa sahaja harta untuk memastikan agama itu dapat disampaikan dengan baik dan juga orang-orang yang tertindas dengan sebab mempertahankan agama, khususnya daripada kalangan hamba sahaya. Jadi sahabat-sahabat, termasuklah isteri Nabi pada waktu itu Khadijah binti Khuwailid, termasuk daripada orang yang menyahut seruan ini. Bahkan kalau kita tengok pada ayat yang kelima surah Al-Bayyinah ni pun, macam mana satu orang tu dia boleh ringan mengeluarkan harta yang Allah Ta'ala beri pada dia, ringan untuk dia keluarkan, kerana ada iman. Kalau imannya kurang ataupun tiada, maka dia akan berat untuk melakukan ibadah zakat ini, sebab ianya satu benda yang jelasnya berkurang pada mata manusia, tapi hakikatnya ianya ialah sesuatu yang memberikan keberkatan. Sebab tu sebahagian para ulama menyebut zakat itu juga bermaksud dari segi bahasa ialah an-nama, yang bermaksud berkembang. Kalau tidak diberikan kepada orang, maka ianya tidak akan berkembang. Berkembang di situ pertama maksudnya ialah berkembang dari segi bilangan duit itu, dan yang kedua ialah berkembang dari segi keberkatannya. Kemudian dia datangkan lagi firman Allah Ta'ala daripada surah At-Taubah ayat yang ke-34 dan juga ayat yang ke-35.
Allah Ta'ala sebut walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak. Yaknizun di situ bermaksudnya dia simpan serapat-rapatnya dan jauh daripada pandangan orang. Bahkan dia menunjukkan diri dia tu macam tidak menyimpan emas dan perak. Dia ada orang, dia ada harta, tapi dia tunjukkan kepada orang seakan-akan dia tak ada harta. Itu perbuatan iktinaz ataupun yaknizun dalam ayat tu. Wala yunfiqunaha, tidak mahu membelanjakannya ke jalan Allah Azza wa Jalla. Fabashshirhum, maka Allah Ta'ala sebut berikanlah khabar kepadanya dengan nada yang sarkastik di sini. Berikanlah khabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Sebenarnya kena azab ni bukan benda yang menggembirakan, tapi nak sebutnya ianya ialah satu cara ataupun uslubul Qur'ani, cara Al-Quran untuk menemplak golongan yang ada masalah pada iman, dan efek daripada iman yang bermasalah tu dia kedekut. Sebab tu di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman dan perbuatan ianya benda yang berkait. Ianya sukar untuk kita katakan satu orang tu dia ada iman, tapi dia tak tunjukkan kelakuan orang beriman. Benda yang ada kat dalam dan benda yang ada di luar berlawanan, ia mustahil. Ianya mesti selari, walaupun dia cuba untuk menyembunyikan. Last sekali orang akan tahu juga. Dia bukan hanya pada isu iman, tuan-tuan, bahkan pada bab-bab keduniaan pun. Contoh tuan-tuan tengok orang yang makan petai, makan durian. Dia makan petai, dia makan durian. Sudah dia makan, dia pun bersihkan mulut dia. Dia mungkin gosok gigi, dia mungkin kata apa, pakai Listerine ke apa, makanlah chewing gum ke apa nak sembunyikan. Tapi dia tak tahu petai dan durian tu dia dah masuk ke perut kita. Dia punya sembunyi, nanti dia masuk dalam sak, dia sendawa, orang tahu, oh makan petai. Oh tadi makan durian. Durian pula orang kata apa, musangking version perut kita. Bau dia lain macam sikit. Itu bab dunia, apatah lagi bab akhirat. Sebab tu mustahil satu orang yang mulutnya kotor kita kata iman dia okey. Yang orang tu kedekut kita kata dia orang ada iman, dia mustahil. Dia mesti selari. Orang yang mudah untuk bersedekah, dia percaya bahawasanya bersedekah itu memberi kebaikan pada diri dia, memberi kebaikan kepada agama dia, hubungan dia dengan Tuhan. Itu tak dapat dinafikan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, berikan berita gembira kepada mereka. Sebab mereka ni seakan-akan gembira menyembunyikan harta. Maka kegembiraan menyembunyikan harta itu diherdik oleh Allah Ta'ala dengan bentuk mereka akan digembirakan dengan azab yang pedih. Apa dia azabnya? Pada ayat yang ke-35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-35 kesan daripada menyembunyikan harta, kedekut untuk infak. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari emas dan perak yang dihimpun itu dibakar, dicairkan dalam neraka jahannam, lalu ditekap. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Dalam terjemahan buku disebut diselar, dalam terjemahan Indonesia disebut disetrika sebahagiannya. Maknanya emas yang perak yang dicairkan tu, yang jadi merah tu akan ditekap pada kulit orang yang kedekut itu, yang simpan harta dia. Di mana dia akan letak? Di dahinya dulu. Sebab apa? Di muka ni, bila mana satu benda dia kena pada muka, orang akan nampak terus. Dia beza kalau kecederaan kena tempat lain. Kita pakai baju boleh tutup dengan kain. Cedera dekat belakang, dekat perut ke dekat peha, pakai seluar, pakai baju tak nampak. Tapi kalau cedera dekat muka takkan nak tutup dengan kain. Kalau mungkin cedera bawah ni bolehlah pakai emas apa semua.
Tapi ianya macam satu bentuk, okey, kenalilah orang ini. Sebab tu kami tekak dahinya dulu. Maksudnya besi panas, bukan besi panas, emas dan perak yang panas itu ditekak. Wa junubuhum, barulah diletakkan ke rusuk mereka. Wa zuhuruhum, dan juga di belakang mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, rasakanlah inilah azab daripada apa yang telah kamu simpan daripada emas dan perak tersebut. Allah Ta'ala kata rasakanlah. Ini kesan daripada kedekut. Sepatutnya emas dan perak itu memudahkan urusan kamu untuk ke syurga, tapi emas dan perak itu menghalang kamu untuk ke syurga. Sehinggalah nak sangat simpan, kami simpankan emas dan perak itu di muka, di rusuk dan di belakang kamu, dengan cara dilekatkan emas dan perak itu di kulit kita, atas sebab kedekutnya. Sebab tu Indonesia dia panggil pelik, istilah kedekut ni. Pelik ni kalau tengok dalam, bukan pelik K T, pelik. Kita tengok dalam kamus Indonesia ialah satu orang yang mendekatkan benda tu pada diri dia tak nak lepaskan. Sebab tu orang kita panggil orang yang kedekut ni tangkai jering. Sebab jering ni dia nak tarik payah. Dia bukan macam petai tarik mudah, nak runtun tu mudah. Jering ni payah. Makan adalah busuk, lepas tu jauh lah pula dia punya nak terputus daripada dahan dia tu. Jadi nak sebutnya, dengan sebab kamu suka simpan, maka kami simpankan sehingga dia melekat di tubuh kamu, dia melekat di diri kamu. Kemudian firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat yang ke-180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, daripada kemurahannya menyangka bahawa kebakhilan itu baik untuknya. Bakhil tak baik. Kedekut ini ialah benda yang memang tak baik. Jadi ini ialah benda yang kita kena tahu. Ini ialah perkara yang kita kena sedar, bahawasanya sifat bakhil itu termasuk daripada sifat yang tercela. Allah Ta'ala sebut bal huwa syarrul lahum, bahkan kebakhilan itu benda yang buruk. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan harta benda yang mereka kedekutkan dulu di dunia tu di leher mereka, sehingga ianya menjadi pengenalan. Orang pun nampak ni kenapa leher ni tergantung sesuatu, ataupun melekat di dahi dia, apa-apa semua badan dia ni daripada emas dan perak. Ini petanda orang kedekut. Inilah pengenalan kepada orang yang kedekut. Kedekut ni kalau kita tengok, ianya ialah sikap ataupun perangai yang sangat bahaya. Bila mana satu orang tu dia ada sifat kedekut, dia menjangkiti orang lain untuk kedekut sekali. Dia menjangkiti orang lain untuk kedekut. Penyakit-penyakit seperti ni, walaupun kita nampak macam ianya bersifat individu, tapi ianya berjangkit. Kalau kita ada sikap kedekut, maka anak kita akan mewarisi kekedekutan itu. Dia akan ambil sekali. Melainkan anak tu mendapat ilmu daripada Allah Azza wa Jalla, diberikan hidayah, mungkin dia tak akan terkena benda tu. Cuma kedekut ni ialah benda yang akan terkena tempiasnya. Terutamanya kedekut dalam menyumbang pada agama. Sebab tujuan untuk kita bersedekah ni, kita sedang memberi sesuatu untuk kesejahteraan kita. Sebab tu dalam hadis, walaupun hadis ni dhaif, taklah sampai kepada dhaif yang teruk, Nabi kata dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah orang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Cara untuk dapatkan afiah, kesejahteraan, kesihatan hidup ialah dengan banyak bersedekah. Ada orang dia rasa, saya nak elak saya kena penyakit yang berat, saya beli medical card, takaful ke apa sajalah. Tak salah nak beli yang tu, itu perlindungan, tapi dia tidak menghalang, dia hanya boleh melindungi saja. Waktu kita sakit bolehlah pakai, tapi kita tak tahu sakit kita tu sampai bila. Tapi sedekah ini dia halang kita sakit. Dia ialah satu ubat untuk menghalang kita sakit. Kalau kita tak sakit lagi, dengan sedekah melambatkan tubuh kita kena sakit. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat
Bahkan orang-orang saleh pun bila mana mereka ditimpa kesakitan yang menyebabkan dia orang payah nak buat ibadah, payah nak datang masjid, payah nak datang kuliah majlis ilmu, mereka akan memperbanyakkan sedekah. Sebab tu ada satu kitab yang merupakan cerita keajaiban sedekah. Saya tak ingat nama penulis dia apa, tapi penulis dia ni daripada pensyarah Al-Azhar. Tajuk kitab dia Min Ajaibis Sadaqah, keajaiban sedekah. Dia cerita dalam tu senarai cerita orang-orang yang sakit berat, akhirnya dia sedekah. Allah Ta'ala hilangkan sakit dia macam tak pernah kena sakit. Jadi kalau kita tengok orang-orang yang terlantar di hospital apa semua, daripada kalangan orang yang ada duit lah. Ada juga orang yang sakit ni orang yang tak berapa ada duit, tapi dia kena try untuk bersedekah. Sebab Allah Ta'ala sebut sifat orang bertakwa ni allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang selalu menginfakkan harta waktu senang dan waktu susah. Dan pahala lebih besar bila mana satu orang tu dia menginfakkan hartanya waktunya susah. Waktu senang ni normal. Sebab tu ada para sahabat mengeluarkan kata-kata. Kata-kata ni ialah kata-kata sahabat. Ada orang kata ni kata-kata Nabi, tapi ianya sebenarnya ialah kata-kata sahabat. Kalau tak salah ianya ialah kata-kata daripada Abu Hurairah ataupun Abdullah bin Abbas. Apa kata-kata dia? Kata-kata dia ialah sebaik-baik amalan ialah bersedekah pada waktu muda dan juga bersedekah pada waktu sempit. Waktu muda dia bersedekah, dan waktu dia tak cukup duit ataupun cukup-cukup dia bersedekah. Sebab biasanya orang muda dia ada keinginan nak beli sesuatu, tapi dia tahan keinginan dia dengan dia sedekah. Ini cerita betul. Satu orang daripada Yaman belajar di Universiti Islam Madinah, di Madinatul Munawwarah di Arab Saudi. Dia student ijazah degree. Kita tahu student yang belajar di Universiti Madinah ni dia dapat allowance sara hidup sebulan 850 rial ke 900 rial sebulan, lebih kurang 1000 ringgit Malaysia. Jadi student daripada Yaman ni dia tak kaya, cuma dia selalu melazimi bersedekah. Dapat je masuk allowance bulanan tu, dia akan bagi, dia akan ada simpanan untuk dia sedekah. Lepas pada dia dengar kuliah di kelas dan juga kuliah di masjid daripada syekh-syekh tentang kelebihan sedekah ni, dia buat target bulan depan dapat 850 tu, 900 tu dia tak nak guna 1 rial pun, melainkan dia nak bagi semua nak bagi semua. Bila mana kita ni tahu satu benda amalan, antara benda yang paling terbaik ialah kita amal terus. Tapi Allah Ta'ala dia nak tengok keikhlasan hamba dia akan uji sikit, nak tengok bertahan atau tidak. Ketika mana dia dapat duit untuk next month tu, bulan seterusnya, ni cerita ni saya ambil daripada kuliah satu orang asatizah di Indonesia yang juga belajar di Universiti Madinah. Dia kata next month tu dia bagi, bila mana dia bagi, dia pun tak ada duit bulan tu. Dia hanya menunggu makanan berbuka puasa di Masjid Nabawi pada hari Isnin Khamis. Dan makanan-makanan free, orang panggil sabil. Kan tuan-tuan pergi buat umrah kan ada orang duk bagi sabil ni makanan free. Bila mana tak ada duit, banyak hari jugalah, nak dekat dengan seminggu dia bertahan, tapi dia yakin Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang yang menyahut amalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Tak akan mensia-siakan. Dia duduk di masjid Nabi, sehinggalah datang satu orang tua tu ialah orang Arab Saudi, pakai tongkat 4, bukan tongkat 1, tongkat 4 jalan, tongkat yang 4. Akhirnya dia rasa macam nak tolong orang tua tu. Dia tolong orang tua tu. Orang tua tu pun dahlah budak ni tolong dia, dia demand pula, dia arah, tolong bawa pergi situ, tunggu sini, jangan lari, nanti nak balik aku nak panggil kamu juga. Dia kata dia ni lemak betul, dah tolong masuk pintu dah okey lah. Dia tu tunggu, jangan lari, kamu jangan lari. Akhirnya dia tunggu, sebab atas rasa hormat orang tua dia tunggu. Dia kata sudah semayang ni,
kamu bawa aku ke pintu tu. Bawa ke pintu luar tu lah. Dia pun call satu orang. Dia cakap. Sudah dia bercakap, dia kata, kamu kena tolong aku lagi ni, kena bawa sampai ke seberang jalan dekat dengan kuburan Baqi tu. Oh, orang tua ni demand tu. Tadi dekat pintu minta, ni nak suruh bawa dekat jalan besar pula. Okey, bawa dekat jalan besar. Okay. Sampai dekat jalan besar ada satu kereta. Dia pun tolong buka pintu. Dia kata, jangan balik ikut aku. Kamu kena tolong aku ni, nak pergi pejabat, ada urusan. Oh, rupanya dia ada kerja urusan pejabat. Bila mana masuk dalam kereta tu, dia pun duduk sekali. Orang tu tak cakap apa. Sampai dekat tempat tu, orang tu kata, turunkan tongkat aku ni dan bawa aku ke satu bilik di satu bangunan. Bangunan tu ialah tempat, kalau Arab dia panggil al-iqar, bai'il iqar, tempat jualan aset dan hartanah. Jual rumah ke, jual tanah, apa sajalah. Dia panggil iqar. Harta-harta yang boleh dijual macam tu lah. Akhirnya dia pun teman, dia pun sabar, dia teman. Dia duk fikir ni, nanti balik aku nak balik dengan apa? Orang tu ni bawa aku dah ke mana ni? Nak bawa aku ni punya jauh bawa. Akhirnya dia pergi, dia ikut, dia yakin atas sebab nak khidmat pada orang tua ni. Orang tua tu pun keluarkan, dia ada bawa beg satu, beberapa dokumen dia. Dokumen tu ialah geran tanah. Maknanya dia nak jual lah, ataupun dia broker tanah ni, ataupun rumah. Lepas tu dia deal dengan pegawai tu. Dia pegawai tu pun tulis cek. Cek tu lebih kurang dalam 250,000 rial, suku juta rial. Lepas tu dia tengok budak ni. Dia beritahu dekat pegawai tu, ada tak lagi baki bayaran apa yang tak selesai? Ada lebih kurang 10,000 rial. Dia kata, jadikan bahagian dia. Budak yang tolong tadi tu, okey, cek tu atas nama dia. Ni 10,000 rial tu atas dia. Atas sebab bersabar tu dan bagi 850 rial tu, dia dapat 10,000 rial. Akhirnya dia balik. Tapi nak kata orang yang minat dengan amal saleh ni, dia bukan dapat 10,000, dia pun duduk diam, duduk dalam rumah. Dah kaya dah 10,000. Akhirnya apa yang dia buat? Duit 10,000 tu dia bantu orang lain, family dia ataupun ayah dia. Dalam sebahagian cerita, saya tak berapa ingat sangat sebab cerita dah lama. Dia bagi habis 10,000 rial tu. Tak guna satu juga. Akhirnya dia jumpa lagi orang tua yang sama. Orang tua tu dah kenal dia dekat masjid ni, dekat pintu ni. Dia kata, kamu datang tolong. Okay. Mudah cerita, saya pendek ceritanya. Dia tolong lagi sampai dekat Baitul Iqar. Kali yang kedua dia tolong, dia dapat 100,000 rial. 100,000. Start daripada tu dia kata, aku tidak pernah rasa ragu dalam bersedekah. Aku akan bagi. Maka Allah Ta'ala akan datangkan lebih lagi dan lebih lagi. Cuma dia waktu dia sedekah tu, bukan dia aim, saya bagi 1,000 ni sebab saya nak tunggu 10,000. Kalau tuan-tuan buat macam tu, memang tak dapat dah 10,000. Saya bagi 10,000 ni sebab nak tunggu 100,000, tak dapat. Saya buat 100,000 ni sebab nak tunggu 1,000,000, tak dapat. Bagi tu kerana Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan bagi kemudahan. Cuma nak katanya dia sebagai kehidupan seorang student tu, dia amalkan. Sebab memang sebaik-baik orang yang ada ilmu ialah orang yang mengamalkan. Bila mana dia tahu, dia amalkan. Amal setakat yang kita mampu. Kalau macam kita hari ni, kita pada hari ni, amount apa yang paling berat untuk kita keluarkan? Ada orang RM10 sehari dia berat, maka dia bagi dengan amount tu. Dia cuba untuk lawan diri dia, dia bagi. Ataupun ada orang 50, ada orang 100. Dia ada rasa berat kat mana? Dengan waktu rasa berat tu dia lawan dan dia buat kerana Allah. Sebab poin dalam buku kita ni ialah untuk menambahkan iman, bukan menambahkan duit. Kalau kita ingat nak tambah duit, memang kita tak akan dapat apa-apa. Sekarang ni kita nak tambah iman. Kalau kita tak dapat pertambahan duit pun, benda yang kita dapat ialah pertambahan pahala dan keimanan pada Allah Ta'ala. Sebab orang yang beriman, dia tak melihat kepada balasan material. Dia melihat kepada ketenangan hati. Dia melihat kepada mudahnya nak buat ibadah. Allah Ta'ala halang dia daripada sakit-sakit berat. Sebab tu benda yang penting. Sebab tu elemen sedekah ni kita buat dekat mana yang kita mampu. Orang yang ada duit, dia bersedekah dengan duitnya. Orang yang ada tenaga, dia bersedekah dengan tenaganya.
Orang yang ada ilmu, dia bersedekah dengan ilmunya. Orang yang ada kemahiran, dia bersedekah dengan kemahirannya. Sebab tu saya pernah jumpa satu orang, dia kerja arkitek waktu duduk di Terengganu dulu. Dia arkitek yang sederhana lah, taklah kaya buat plan sampai harga juta-juta tu, tak buat. Maknanya dia buat plan tu mungkin harga 50,000, 60,000, mungkin boleh pergilah ke harga tu. Okay. Tapi antara benda yang dia buat, antara perkara yang dia buat, ialah dia selalu mencari sekolah agama yang tak ada duit untuk hire arkitek buat plan sekolah tu, yang tengah buat pembinaan. Sebab buat plan ni mahal, kena bayar. Jadi dia selalu bagi free plan dia tu. Dan dia kata setiap kali dia buat plan untuk sekolah yang free ni, dia akan buat lebih daripada yang dia ambil tender kerajaan, lebih teliti lagi. Allah Ta'ala mudahkan dia punya konsultan dia banyak orang kata apa, orang ambil dengan dia, sampai syarikat-syarikat yang dia tak sangka, yang jauh pada negeri yang dia duduk pun macam kenal dia, macam ambil tender dia, ambil orang kata apa, khidmat dia, jadikan dia sebagai pelukis plan untuk pembangunan syarikat tu. Semua bidang tuan-tuan boleh buat. Saya mungkin pernah cerita sini macam mana ada satu orang penceramah, ustaz lah kita kira, dia ni dah tua dah orang kata apa, level 50-an lah. Dia penceramah yang agak terkenal di sebuah negeri, saya tak nak sebutlah negeri mana. Dia selalu masuk dalam slot radio di negeri itulah. Sebab saya kuliah di surau tempat dengan rumah dia, dan saya hormat dia ni sikit, sebab kalau ada kuliah saya dia datang. Biasa orang penceramah ni dia jarang nak pergi dengar ceramah orang, dan dia ceramah orang selalu, dia payah dengar ceramah orang. Tambah kita ni muda pula tu. Tapi dia datang. Dan setiap kali kalau makan-makan ni, sudah kuliah ni makan, dia selalu pesan, dia kata, ustaz kalau kuliah banyak jemputan, carilah mana-mana kuliah kita jangan ambil bayaran. Cari mana-mana masjid ke, mana-mana program ke, jangan ambil. Dan untuk kuliah tu prepare lah paling terbaik sikit. Itu sedekah orang berceramah. Orang ceramah mungkin dia ada duit tapi tak banyaklah duit dia. Jadi cara dia melakukan sedekah ialah dia memenuhi jemputan pengisian ilmu tanpa mengharapkan imbalan dunia. Dia kata saya duk buat yang tu sebab saya kuliah jauh, sebab negeri tu luas. Jadi dia akan cross 100 km untuk satu perjalanan, lalu jalan-jalan yang gelap. Dia kata setiap kali rasa risau bawa kereta balik malam-malam jalan yang gelap ni, selalu berdoa pada Allah, ya Allah kalau aku buat ceramah yang tak ambil bayar tu ikhlas, selamatkan perjalanan ni. Tak ada masalah, sepanjang dia berceramah tu Tuhan jadikan keselamatan. Dia pun sihat, kenderaan dia pun elok, tak pernah sangkut apa. Cuma nak katanya kita kena ada ruang-ruang itu. Kena ada ruang-ruang itu. Tak perlu buat semua, sebab Quran sebut wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian sahaja yang kami minta pada kamu. Kami tak minta banyak. Dia kata dekat saya, dia ajar dekat saya. Dia kata, ustaz seminggu kalau 7 hari ni, tiap-tiap minggu ada, tiap-tiap hari ada kuliah, pastikan ada satu hari dalam seminggu tu yang kuliah tak ambil bayar. Kalau orang masjid bagi, masuk balik dalam tabung masjid. Jangan buka pun sampul. Masuk dengan sampul-sampul dalam tu. Buat yang tu Allah Ta'ala berkati. Cuma nak katanya benda tu pengalaman saja. Saya tak buat selalu, tapi saya buat lah juga. Saya ambil lah nasihat sebab tu orang tua. Memang waktu saya kuliah sebelum datang Perlis ni, kita pun risau sebab kita kuliah tempat jauh kan. Kita duk buat yang tu dan kita minta pada Tuhan, berharap supaya itu ialah daripada amalan yang Tuhan nilai. Alhamdulillah perjalanan selamat, tak ada lah ada benda-benda yang mencelakakan tengah jalan apa semua, tak ada apa yang menyusahkan pun. Dalam tempoh 5-6 tahun lebih kurang. Cuma nak katanya itu ialah sedekah mengikut kemampuan masing-masing setiap orang. Dia nak buat dekat mana? Dia orang meniaga makanan, cara dia sedekah ialah dia tak ambil yang jenis sen-sen ni. Ada orang meniaga sen-sen tak ambil, genapkan. Contoh RM19 setengah, ambil 19 je. Ada orang pandai RM19 setengah, dia pergi genap 20. Dia ambil yang orang pula, yang tu tak kena. Dia buang yang sen tu. Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu 19 setengah, dia kata ni 20. Padahal 19 setengah. Ataupun 19.8 ke 19.6 ke, dia pergi genap bagi banyak lik dia pula.
Cuma nak katanya itu antara ruang yang kita boleh buat. Sebab tu sedekah ni tuan-tuan jangan bayang huge amount yang besar, bukan. Kita melazimi walaupun benda tu kecil. Kita melazimi. Macam sebahagian orang bagi makan dekat kucing ke anjing jalanan, stray cat apa semua. Itu sebahagian benda yang bagus, benda yang baik. Cuma jangan banyak bagi makan dekat kucing sehingga anak bini kat rumah tak bagi makan. Tu masalah. Ada orang dia bagi makan dekat kucing punya, dalam buka bonet kereta dia tu makanan kucing grade A. Kan makanan kucing kan dia ada grade kan. Dia macam beras kita makan lah. Ada beras basmati, ada beras siam semua. Dia bagi kucing tu bukan main. Anak dia kat rumah beras bantuan dia bagi makan. Ini antara kesilapan memandang antara tempat-tempat yang salah. Cuma nak kata sedekah ni kita kadang-kadang pandang ianya pada bilangan yang banyak. Tak. Tapi kemampuan. Tuan-tuan mampu banyak mana? Tuan-tuan mampu banyak tu, tuan-tuan bagi banyak tu. Macam masjid apa nama ni? Al-Bushra di Merbuk di Kedah. Yang famous tu lah, yang orang selalu pergi berhenti apa semua. Kan masjid dia dapat banyak anugerah banyak. Saya menarik bila mana dia buat perkongsian, ustaz yang jadi pengurusi tu, Ustaz Firdaus tu, dia selalu masyhurkan orang yang bagi derma sen-sen ni, tapi bagi tiap-tiap hari. Sebab dia duk jaga akaun masjid. Dia kata ada orang bagi derma tiap-tiap hari 5 kupang, 2 kupang. Tapi tiap-tiap hari. Biasa orang kita suka masyhurkan yang bagi 10,000, 5,000. Oh yang ni siap buat majlis malam gala, malam apa, siap ada baju tema nak meraihkan yang jenis bagi kasar-kasar ni. Tapi jarang nak hargai yang bagi sen-sen. Sebab nampak berapa kupang nak bagi pun, RM1 pun tak sampai, tak padan nak buat majlis. Tapi dia mengangkat orang seperti ni sebab yang penting konsisten. Sebab yang nak bagi 10,000 tu 5 tahun akan datang pula baru bagi. Dia bagi 10,000, 5 tahun lagi pula baru dapat 10,000. Yang ni yang sen-sen ni hari-hari dia bagi. Dia konsisten sebab dia mampu takat tu. Dia telah membenarkan iman dia dengan takat itu. Cuma kalau kita dapat lebih, kita bagi lebih. Kita sentiasa ada usaha nak upgrade benda tu. Kemudian dia datangkan hadis muka surat 41. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas dalam As-Sahihain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fa inhum ajabuka lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ajabuka lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim fa inhum ajabuka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Terjemahan dia muka surat 42. Kata Abu Hurairah ketika Rasulullah mengutuskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, baginda bersabda kepadanya, sesungguhnya kamu akan datang kepada satu kaum ahli kitab. Maknanya orang-orang Yaman ni kebanyakannya mereka ada maklumat tentang kitab terdahulu, sama ada daripada Kristian ataupun daripada Yahudi. Sebab tu kita kena maklum dan sedar antara kelompok Yahudi yang kita jarang tahu ialah Yahudi di Yaman. Di Yaman ni dia ada Yahudi yang cakap Arab. Kalau macam Yahudi yang di Israel tu, itu Yahudi dengan keyahudian dia tu lah. Dia ada beberapa negara di dunia ni yang ada komuniti Yahudi terpencil. Antaranya ialah Iran. Iran ada Yahudi. Antaranya ialah Afghanistan. Afghanistan ada Yahudi, tapi dia tak ramai. Dulu kita Malaysia pun ada di Penang. Sebab tu ada perkuburan Yahudi di Penang. Tapi dah habis dah, tak ada. Cuma yang kekal, yang agak berbeza dengan Yahudi tempat lain ni lah Yahudi yang ada di Yaman ni. Di Indonesia pun ada, di negara jiran kita. Yahudi yang cakap Indonesia. Dia orang Indonesia, tapi dia ada, mungkin dia attach dengan perkahwinan macam mana, di keturunan Yahudi di sana.
Cuma Yahudi di Yaman ni, mereka ni lebih kepada Yahudi ortodok. Yahudi bukan Zionis tu lah. Jadi pada zaman Mu'adh bin Jabal dihantar tu, Yahudi di Yaman ni ada. Sebab tu kita tengok kelompok-kelompok Syiah, mereka ni diasaskan oleh Yahudi daripada Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia seorang Yahudi. Kemudian disebut situ, oleh itu serulah mereka supaya bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatinya, ajarkan bahawa Allah telah memfardukan salat 5 waktu ke atas mereka setiap hari. Jika mereka taati hal itu, maka khabarkanlah bahawa Allah telah mewajibkan sedekah, iaitu zakat, pada harta mereka yang diambil daripada golongan kaya dan diberikan kepada golongan fakir. Jika mereka taati, berwaspadalah dengan harta yang mereka kasihi. Jauhilah doa orang yang dizalimi, kerana tiada hijab di antaranya dengan Allah Azza wa Jalla. Beberapa pesanan Nabi beri kepada Mu'adh bin Jabal. Yang pertama sekali, bila mana sampai ke sana, berinteraksilah dengan orang Yaman dengan cara yang baik. Sebab mereka ni orang yang dah ada maklumat tentang risalah daripada langit, risalah kenabian. Mereka bukan orang kampung, orang yang tak tahu apa. Mereka bukan macam Quraisy. Mereka ni lah orang yang dah ada maklumat tentang nabi-nabi terdahulu. Cerita pada mereka tentang syahadah, iaitu menyaksikan keesaan Allah Ta'ala ataupun tauhid. Bila mana mereka mengakui Allah Ta'ala itu esa, tunggal, tiada padanya anak, tiada padanya seteru-seteru, ataupun tiada padanya pihak yang hampir setara, tak ada. Bila mana mereka menerima benda tu, cerita salat. Bila mana mereka terima salat, cerita zakat. Bila mana mereka terima zakat, suruh mereka berhati-hati pada harta mereka dan suruh mereka berwaspada dan berhati-hati pada orang-orang yang dizalimi, kerana doa orang dizalimi tiada hijab. Apa yang Nabi sampaikan kepada Mu'adh bin Jabal ni hakikatnya ialah realiti keadaan Yaman pada waktu itu. Negara Yaman ini. Yaman ni luas pada zaman tu. Bukan Yaman sekarang. Yaman pada zaman tu ialah masuk sekali negara Oman sekarang. Bila mana sebut Yaman, dia Oman. Dia macam kalau sebut Iraq, Iran dan Iraq sekarang. Bila mana sebut Bahrain pada zaman dulu, dia bukan Bahrain yang kecil duduk dekat dengan Saudi. Bila mana sebut Bahrain, dia masuk sekali UAE, Qatar, apa semua ni. Itu semua panggil Bahrain dulu. Kuwait pun sekali. Dia tanah yang lebih luas. Jadi bila mana Mu'adh dihantar ke sana, kalau kita tengok dalam hadis yang lain, bila mana ahli Yaman ni, penduduk Yaman ni, mereka terima dakwah Islam apa semua, mereka terima tauhid apa semua, mereka terima untuk salat 5 waktu. Ada sebahagian hadis Nabi suruh Mu'adh dan beberapa orang sahabat, antaranya Wabru bin Yuhannas al-Khuzai, buat masjid. Bila mana buat masjid, barulah cerita tentang zakat, ajar Quran pada mereka. Cuma nak katanya dakwah kepada penduduk Yaman tidak payah, senang dan mudah. Sebab orang Yaman ni sendiri ialah asal keturunan Arab. Sebab tu Arab ni mari pada keturunan Yaman. Sebab tu Nabi sebut sesungguhnya orang Yaman itu ada pada mereka hikmah. Tapi orang Yaman yang dimaksudkan dalam hadis itu, hadis riwayat Muslim, ialah penduduk Yaman yang berpindah daripada Yaman pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah. Sebab tu kalau tengok penduduk Madinah, orang Ansar ni keturunan mereka ialah Yaman. Macam Imam Malik bin Anas, guru pada Imam Syafi'i, dia membawa nasab sampai kepada Al-Yamani. Sebab memang tabiat orang Yaman ni dia suka mengembara. Sebab tu kita tengok sampai ke tempat kita pun, dia punya kesan pengembaraan orang-orang daripada Yaman ni sampai ke tempat kita. Yang kata orang Melayu Nusantara ni boleh kenal mazhab Syafi'i, kerana itulah, terutamanya daripada kabilah di Hadramaut. Sebab tu kita tengok kecenderungan orang Melayu kita terhadap cara makan, cara pakai, kecenderungan mazhab, semuanya dibawa daripada orang-orang Yaman, daripada belah Hadramaut ni, ataupun belah-belah yang sekitar tu lah, Salalah apa semua ni lah. Sebab memang tabiat orang Yaman ni dia suka belayar, dia suka mengembara ke mana-mana. Jadi dakwah kepada mereka lebih mudah sebab mereka ni ialah orang yang melihat banyak tempat, belajar daripada banyak tempat.
Yang mereka nak ialah kata-kata yang jelas, panduan yang terang, mereka akan terima. Sebab tu pembinaan masjid di Yaman ni mudah. Bila mana mereka terima, lalu dibuatlah masjid. Dan masjid tu kekal sampai sekarang, iaitu Masjid Kabir Sana'a. Masjid besar di bandar Sana'a tu, yang sekarang ni tengah dalam keadaan yang tak berapa stabil sekarang ni, bila mana ada isu dengan mereka syarikat baru ni apa semua. Bandar Sana'a tu sendiri dan juga kawasan Hudaidah sekitarnya ni. Okay. Kita boleh tengok masjid tu bila mana Muaz hantar utusan pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang di Yaman dah terima nak salat, Nabi kata buat masjid. Masjid tu dibina di antara dua batu. Dia ada, kalau kita pergi Masjid Kabir Sana'a ni, dekat dengan mihrab depan dia ni, dia ada dua label, dia tulis Masmurah Mangkurah. Itu dulu ialah tiang kebesaran dia orang lah. Sebab Yaman ni dulu dia diperintah oleh Habsyah, kerajaan Kristian Habsyah. Sebab tu kita pernah dengar cerita Abrahah yang menjadi gubernur di Yaman tu. Itu ialah wakil pada kerajaan Habsyah. Habsyah ni orang Afrika. Bila mana Nabi kata buat masjid, kiblatnya di antara dua tiang itu, Masmurah dan juga Mangkurah, dan betul-betul menghadap ke Bukit Din di Yaman, di Sana'a sekarang. Lalu Muaz pun buat sekali dengan Wabru bin Yuhannas, buat masjid. Masjid tu kecil je asal, sekarang dah besar lah, sekarang dah luas masjid tu, Masjid Kabir Sana'a ni. Tahun 2010 ataupun 2011 ada satu orang tokoh alim daripada Yaman ni, Syekh Abdul Majid Zindani. Dia nak cek balik hadis tentang kiblat Masjid Kabir Sana'a itu. Sebab Nabi kata menghadaplah bukit itu dan binalah kiblat di antara dua tiang. Hadis tu hadis hasan, maknanya taklah sampai darjat sahih. Akhirnya dia pun buat kajian, dia pun buka application Google apa semua ni, tengok daripada mihrab masjid tempat imam salat, buat garisan straight ke Bukit Din. Bukit Din tu gunung, hakikatnya dia besar. Daripada Bukit Din tu buat garisan straight sampai ke Mekah. Bila mana tarik lagi straight sampai ke Kaabah, dan dia betul-betul menghadap Hajarul Aswad, tanpa kurang satu darjah pun. Ini ialah mukjizat bahawasanya Nabi ni utusan Tuhan. Sebab Nabi ni bukan pakar geografi boleh bagi tahu koordinat apa, tapi Nabi kata buat di antara dua bukit tu, di antara dua tiang itu, dan menghadap bukit itu. Masjid ni saya pernah pergi masjid dia kira masjid lama lah, masjid tua. Sebab di Yaman ni masjid yang paling besar ialah Masjid Rais. Masjid Rais ni mengambil sempurna Perdana Menteri dia, Rais dia lah, Ali Abdullah Saleh tu. Masjid tu cantik Tapi yang secondnya ialah Masjid Kabir Sana'a. Dia tua sikit lah, masjid lama. Cuma dia kita boleh tengok lah kesan-kesan sejarah tu masih lagi ada. Cuma nak katanya orang Yaman ni dia memang mudah dakwah kepada orang Yaman, tidak payah. Cuma ada satu masalah je pada orang Yaman ni. Dia ada sikap suka bergaduh antara kabilah. Dia suka cari kekuatan kabilah mana yang lebih kuat. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, bertakwalah, takutlah pada doa orang dizalimi. Sebab mereka ni bila mana kuat, mereka akan menzalimi kabilah-kabilah yang kecil ni, yang tak kuat ni. Jadi elakkan pergaduhan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sampai ke hari ni, masalah besar di Yaman ialah isu pertelagahan antara kabilah. Kabilah ni dengan kabilah ni. Sebab diorang ni tak makan undang-undang kerajaan. Pengalaman saya duduk taklah lama, tak sampai setahun pun, tapi kita boleh tengok dia ada jurang yang besar di antara kabilah-kabilah tertentu. Sebab kerajaan yang memerintah, kerajaan yang naik melalui pilihan raya ni tak dapat menjalankan semua pemerintahan secara menyeluruh. Sebab ada wilayah-wilayah tertentu yang dikuasai oleh kabilah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, tidak akan berlaku kiamat sehingga perempuan boleh berjalan di antara Sana'a ke Hadramaut selamat seorang diri. Jalan daripada Sana'a ke Hadramaut ni 1000 km. Ini ialah black area kalau kita lalu jalan tu. Kalau tuan-tuan lalu jalan tu, saya pernah ada pengalaman lalu, lebih daripada 30 checkpoint kita kena berhenti. 1000 km tu. Kita ditahan oleh kabilah, bukan ditahan oleh immigration ke apa, bukan. Ditahan oleh kabilah.
Dia tahan, dia cek tengok kenderaan kita. Ni bawa senapang lah. Bukan senapang patah. Dia galah peluru tu atas bahu, dah macam kain serban dah peluru tu. Kita tengok pun satu macam. Waktu tu umur baru 19, 18 tu. Tengok satu macam. Dia pegang pasport kita, lepas tu dia tahan, kita duduk dalam macam satu wakaf lah. Tak ada kipas, tak ada apa, tengah padang pasir, tahan 6 jam, 7 jam, tak buat apa pun. Dia dah bosan tengok kita dah letih, malah nak bercakap, pergi. Sampai 10 km, kabilah lain pula tahan. Begitulah nak boleh sampai tu, yang perjalanan sampai 2 hari tu. Cuma nak kata Nabi kata tak akan berlaku kiamat sehingga jalan ni aman. Maknanya satu masa nanti kita akan tengok Nabi kata orang perempuan boleh jalan seorang diri daripada Sana'a ke Hadramaut tanpa dikacau. Dan sekarang kabilah tu dah makin kurang. Cuma nak kata perang kabilah tu masih kuat. Sebab tu kerajaan dia orang tak boleh nak buat apa-apa pemerkasaan undang-undang terhadap kuasa kabilah. Sebab bila mana kerajaan kata kalau kabilah ni tak nak tunduk, kita akan serang. Dia orang pun tunjuk aset ketenteraan dia orang. Aset ketenteraan kabilah lebih banyak pada aset ketenteraan negara. Kalau Yaman kerajaan dia ada 40 kereta kebal, setengah kabilah simpan 100 kereta kebal. Jadi dia orang lagi power. Jadi Perdana Menteri mau tengok tak kata apa, tarik balik. Kekuatan kabilah. Sebab tu dia orang suka menzalimi atas satu kabilah lain ke kabilah lain. Jadi Nabi kata jangan ada benda tu. Tapi benda ni tak boleh buang secara keseluruhannya. Dah ada yang baik, dah ada yang elok, cuma tak secara keseluruhannya. Cuma nak katanya zakat pun satu hal, mereka ni sangat berkira nak beri bantuan kepada kabilah lain, melainkan kabilah sendiri. Kabilah sendiri cepat. Orang kita ataupun kroni sendiri ni memang mudah diberi bantuan apa semua. Sebab tu bila mana berlakunya undang-undang hudud di Yaman beberapa ketika, saya tak ingat tahun berapa, tahun 2007, 2008 macam tu, kabilah ni dia memang akan berlaku isu tak puas hati. Kita beri lalu azan sekejap. Allah
Okey, tadi kita cerita tentang perang kabilah yang berlaku. Benda ni masih berlaku sampai sekarang. Bila mana tertegaknya hukuman hudud sementara ya. 2007 2008 lebih kurang di Yaman, di setengah daerah, tak semua negeri, tak semua wilayah. Bila mana berlaku saja pembunuhan antara kabilah ni, mereka sukar untuk mengampunkan pembunuh. Mereka nak hukuman pancung dibuat. Dia beza dengan Arab Saudi. Arab Saudi ni bila mana sekarang ni pun duk berjalan lagi. Bila mana ada saja hukuman pancung, banyak kes family si mati akan maafkan. Sama ada dimaafkan dengan diat ataupun dimaafkan tanpa diat. Tapi kes di Yaman, bagilah diat banyak mana pun dia orang tak nak. Sebab inilah waktu nak balas dendam. Dia orang tak akan bagi. Cuma sebab tu Nabi beritahu hati-hati dengan doa orang dizalimi. Sebab dizalimi ni tuan-tuan, orang yang dizalimi, makan tak kena, tak makan tak kena, tidur malam tak kena, dia punya runsing bila mana dia kena dengan satu orang. Sebab tu Nabi kata orang yang dizalimi ni doa dia tidak ada hijab. Sebab banyak urusan kehidupan dia terganggu. Ni bukan cerita orang Yaman je. Cerita kita ni pun macam tu lah. Zaman kita ni pun, kita orang Melayu ni pun, bila mana kita terzalimi orang, terkata dekat dia ataupun kata apa, buatlah apa-apa benda yang dia tak puas hati dengan kita, sehingga menyebabkan dia tu terganggu urusan hidup dia. Tidur malam tak kena apa semua, tuduhan-tuduhan yang orang lempar pada dia apa semua. Jadi ini benda yang Allah Ta'ala beri peruntukan pada orang-orang yang dizalimi. Jadi hati-hati. Walaupun orang dizalimi tu daripada kalangan orang yang tak jaga mana agama dia, para ulama sebut, walaupun dia tu semayang juga tapi taklah berapa on time sangat, tapi dengan sebab dia dizalimi, waktu dia angkat tangan berdoa, Allah Ta'ala ada peruntukan khusus untuk dia. Yang ni tidak mengira kepada kesalehan ataupun dia punya status satu orang. Tapi kalau yang dizalimi itu orang saleh, dia lagi bahaya. Cuma kalau yang dizalimi itu orang biasa pun dah ada kesan bahayanya, apatah lagi yang dizalimi itu adalah orang saleh. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya berhati-hatilah hidup supaya tak menjadi orang yang menzalimi orang. Kita berpada di situ saja untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung satu lagi hadis untuk kali yang akan datang. Dan sebelum pada kita masuk cabang iman yang ke-23, sebelum daripada bulan Ramadan, mungkin sempat sekali ataupun 2 kali lagi kuliah kot. Jadi kita berpada situ je. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.